Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Pemandu warga asing menggunakan kenderaan sewaan tanpa lesen memandu yang sah. Itu kesalahan tertinggi direkodkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah sejak Januari hingga semalam. Pengarahnya Aman Shah Hashim kata saman dikeluarkan ke atas individu, kebanyakannya warga Rohingya yang menggunakan motosikal atau lori. Ia diikuti warga Bangladesh, Pakistan dan India. Setakat ini 2,227 kenderaan melibatkan pemandu warga asing telah diambil tindakan. Menerusi Ops Patuh, bersepadu di gurun 780 buah kenderaan diperiksa dan 138 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Pemilik bot persendirian dikenal pasti untuk membantu pihak berkuasa dalam operasi menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas banjir pada musim tengkujuh. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata kerjasama itu penting kerana mereka lebih mahir selok belok di kawasan terjejas. Jelasnya bomba telah memberi latihan menyelamat kepada pemilik bot terlibat selain membekalkan bahan api. Beliau turut menyarankan sekurang-kurangnya seorang anggota agensi penyelamat berada dalam bot terbabit bagi membantu penyelarasan operasi. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM menafikan pemberian bantuan pendidikan secara tunai kepada pelajar sekolah maupun penuntut institusi pengajian tinggi seperti yang tular kemarin. Petikan tersebut menyatakan para pelajar boleh membuat semakan secara dalam talian bagi dana inspirasiku. Ia setelah borang bantuan persekolahan dihantar untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah berjumlah RM500 dan bantuan IPT RM1,000. YAPIM sebelum ini pernah mengagihkan bantuan menerusi dana inspirasi Malaysia Inspirasiku pada tahun 2019 sebagai salah satu bantuan pendidikan. Ia kemudian dihentikan pada September 2021 bagi peringkat sekolah dan pada Disember 2022 bagi peringkat IPT. YAPIM meminta orang ramai khususnya golongan pelajar dan ibu bapa supaya lebih berwaspada dengan maklumat tidak sahih. 30% ladang ternakan ayam di Perak disasar beralih kepada sistem reban tertutup secara berperingkat menjelang 2026. Exko Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata, sasaran itu melibatkan ladang ternakan ayam sedia ada dan baru. Jelas beliau, kesemua permohonan lesen dan permit yang baru tertakluk pada peraturan di bawah enactment Peladangan Unggas dalam kurungan pindaan 2023. Sementara itu, Pengarah Jabatan Veterina Negeri Perak, Dr. Ahmad Syafri Hassan berkata, semua penternak yang belum berdaftar di negeri itu diberi tempoh untuk memohon lesen dan permit pembangunan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Langkah itu perlu sebelum penguatkuasaan tarikh enactment tersebut. $661,554 kilogram barangan kitar semula berjaya dikumpul menerusi pertandingan kitar semula sekolah-sekolah Perkis 2023 di Kedah. Ia disertai 196 buah sekolah terdiri daripada 116 sekolah rendah dan 80 sekolah menengah. Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SW Corp Kedah, Nordin Ahmad berkata inisiatif tersebut selaras usaha kerajaan merealisasikan matlamat pembangunan mampan SDG ke-12 iaitu pengeluaran dan penggunaan tenaga efisien bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, inisiatif ini bagi membuka mata masyarakat bahawa sisa pepejal khususnya barangan kitar semula mempunyai nilai. Ia sekaligus memberi galakan untuk menyumbang pada kelestarian alam sekitar. Pada majlis penyampaian hadiah Perkis 2023, Sekolah Kebangsaan PIDA 3 dinobat sebagai juara kategori utama sekolah rendah. Sekolah tersebut merekod kutipan tertinggi plastik dan aluminium kategori khas 3R dan minyak masak terpakai sebanyak 595.4 kilogram. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.